Assalamualaikum. Semangat. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar anda sekalian? Saya wish you all at your best. Saya doakan anda semua sukses dalam apa sahaja bidang yang anda ceburi. Baru ni ada kawan saya tegur dengan cara saya bagi salam dan saya kata semangat. Dia tanya apa yang menyebabkan saya cakap macam tu. Sebenarnya bila saya cakap macam tu, saya jadi macam orang muda, orang bertenaga, energetik. Sebab kehidupan ni tuan-tuan sekalian, semangat tu yang menyebabkan kita teruskan kehidupan. Kalau kita hilang semangat, kita jadi macam macam ni. Ni hilang semangat ni. Itu hilang semangat. Tapi kalau kita semangat, kita tegak Sebab tu dia untuk kekal yakin di depan orang ramai, pertama kita bercakap tengok mata orang. Kalau kita segan nak tengok mata dia, kita tengok dekat dahi dia sini. Itu cara nak yakin, confident, kita tengok dia. Kalau kita takut lawan mata, kita tengok dekat atas ni. Okey. Kedua, confident kita yang duduk tegak. Dia tak boleh. Itu tak confident, dia kena tegak. Kalau kita berjalan, kita kena berjalan laju. Bukan laju seperti berlari, laju maknanya cepat daripada orang lain. Itu baru kita tampil yakin. Dan pakaian lah pakaian tu biar jangan terlampau besar, jangan terlampau ketat, just nice, fit jadi itu tampil yakin. Okey, malam ni hari ni hari ke-10 dah saya buat live. Masih belum lagi ada orang join live saya, masih lagi krik-krik. Tapi tak apa, because 21 day challenge saya uphold. Saya punya prinsip 21 hari kita paksa buat, sehingga selepas 21 hari dia akan jadi tabiat, dia jadi lebih mudah dan buat secara lebih rela. Dan selepas tu dia akan jadi lebih biasa, dan after selepas 90 hari kita akan jadi satu lifestyle. Hello Miss Dauslin 14 Hello, hi. Today my live I present in Bahasa Malaysia is focusing for Malaysian market. I hope you don't mind if I continue my speech in Bahasa Malaysia. I'm talking, this is my 21 day challenge. Every day I start live at 11 PM Malaysian time, and I will continue it. Now is my 10th day. Just continue doing it for first 21 days is like forcing myself, but after 21 days usually it become my habit. Then it will be our habit, and it will do willingly, and then willingly doing it for 90 days, it become our lifestyle. After that it become our second nature to do live presentation. My target, I will do 2 or 3 times a day live. But at this moment, I will start with one live. Every night at 11 PM, just to, before sleeping, just to throw all the ideas. If there's many people join my live, I will start asking question. But today, I want to share MLM business against comparing to conventional business. So, how you Miss Dauslin? Is it correct? Dawslin. Dauslin. Where you from, Miss? Okay, business MLM kita bandingkan dengan conventional business. Saya tak akan tekan kepada conventional business. Saya lebih fokus kepada MLM. Lebih kepada kenapa kita buat MLM. Sekarang ni MLM, kalau di Malaysia, bisnes MLM ni telah mencecah 12 bilion, 13 bilion setahun. So satu bisnes yang besar menjana ekonomi negara. Maka kerajaan menubuhkan satu akta jualan langsung di bawah kawalan Kementerian dalam Hal Ehwal Pengguna Dalam Negeri KPDN HEP, Hal Ehwal Pengguna Jadi begitu pentingnya bisnes tu sehingga kerajaan kawal bisnes dengan pemberian lesen, pemantauan, tidak berlaku penipuan
Jadi MLM ni satu bisnes yang telah bermula sejak, yang saya ingat 80-an dulu yang saya ingat, tapi kalau ikut sejarah Amway telah buat lebih awal. Kemudian masuk Malaysia lebih kurang dalam tahun 70-an. Masa tu orang panggil direct selling. Kemudian dia evolve, nama dia jadi MLM. Sekarang ni masih lagi orang kenal nama MLM, tapi orang mula sebut network marketing. Di barat dia dah tak sebut nama MLM, sebut network marketing, ya. Sebab kita buat secara networking. Tapi MLM ni bukan skim cepat kaya, satu perniagaan yang murni. Cuma ada orang mengambil kesempatan kerana MLM ni satu perniagaan yang pantas, yang laju, maka orang ambil kesempatan untuk buat penipuan menggunakan konsep yang sama seperti MLM. Tapi kita boleh kenal, ya. Cara nak kenal syarikat-syarikat MLM ni, pertama, dia ada lesen lah. Memanglah bila mula berniaga, dalam masa setahun dia tak ada lesen, tetapi dia cuba apply dengan kementerian KPDN HEP, ya. Dia apply dan untuk dia dapatkan lesen, ya. Kalau dia langsung tidak apply lesen, mungkin dia tak layak, ataupun dia memang mencari jalan untuk lari, sebab tu dia tak apply lesen. Tapi memang kita galakkan anda cari syarikat-syarikat MLM yang berlesen, yang ada akta jualan langsung. Okey, jadi MLM satu syarikat murni, dia mesti ada produk and servis. Tak semestilah produk tangible macam ni. Servis pun di-consider as produk. Mungkin servis seperti what is telecommunication, ya, servis, mungkin internet servis, mungkin pelbagai-pelbagai servis yang kita boleh fikirkan, mungkin servis kereta. So itu as long as there is a product, a tangible product ataupun dalam bentuk servis. So ada juga MLM yang tidak ada produk dan juga tidak ada servis, tapi mereka lebih kepada memberi return of investment. Yang itu bukan produk, yang itu lebih kepada investment, yang mereka gunakan konsep MLM sebab MLM ni sangat pantas seperti saya sebut tadi. Jadi kalau dia ada bagi tahu dapat ROI, ada share, itu bukan MLM yang sebenar. Itu adalah satu program investment. Selalunya dia pusing duit lah. Dia pusing duit. Bila dia pusing duit ni, kita tak tahu berapa lama dia boleh pusing, dan kalau kita tidak bernasib baik, masa kita masuk tu dia dah tak boleh pusing. Tapi kalau bisnes MLM yang ada produk, tangible product ataupun servis, dia mestilah satu perniagaan yang dia boleh lakukan walaupun dia tidak menjalankan MLM secara sepenuhnya. Maksudnya dia tidak buat penaja, dia cuma join jadi member dan dia jual barang. Ya, kalau dia tidak boleh jual barang, then itu bukan satu bisnes. MLM ni satu bisnes yang mestilah, kalau contoh saya masuk, saya bukan yang pandai sangat buat networking apa semua ni, tapi saya boleh menjual. Saya ada produk, mungkin saya jual servis, saya jual produk, tangible produk, so kita buat. Jadi itu adalah MLM yang murni, ya. Jadi kenapa orang nak buat MLM? Salah satu benda utama besar adalah kerana modal. Modal yang rendah. Kalau peringkat awal-awal tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu, modal dia permulaan nak jadi member hanyalah RM60, RM50. Jadi member tau. Bila you jadi member, you ada rights untuk buat bisnes. Tapi dia evolve sekarang ni, sebab bila jadi members ni, dia mungkin jual kits, satu booklet untuk membership, tapi tidak ada benefit pada, for us, sebab buku tu mungkin katalog saja semua tu. Jadi dia lebih pada company buat duit dulu. Jadi apa sekarang ni orang evolve, untuk jadi member sekarang dah percuma, tapi beli package, beli package produk setengah. Ikutlah company, ada yang 100 lebih, 200, 300, jangan terlampau besar lah. Tapi dia ada option. As entry level dia ada 100 ke 400 lah, itu selalu entry level. Kemudian dia boleh upgrade. Ada setengah company tak benar ke upgrade pada yang package lebih besar. Ada sampai tahap package kita panggil lebih kurang macam stokis lah, 3,000 ke 5,000. Jadi modal yang sangat kecil, ya, untuk orang mula. Sebab tu ramai orang boleh buat. Tak kira semua peringkat manusia yang boleh buat ni. Tetapi memang tak dinafikan MLM ni bukan untuk semua orang, ya, sebab dia tak sesuai dengan jiwa orang tu. Jadi MLM ni bila orang jual dengan cara modal murah ni, rendah ni, bukan murah, rendah,
dia juga menjadi satu negatif, satu kesan yang tidak baik. Sebab bila modal rendah, RM300, contoh yang saya buat sekarang, RM300 you dapat 2 kotak produk. Saya tunjuk produk dia sekejap ya. Sorry. Macam contoh company yang saya buat, you join 300 dapat 2 kotak ni. Jadi bila dapat 2 kotak ni, dia keluar modal 300, dia buat berniaga, dia nak jual tak reti, nak cari orang tak reti apa semua, lalas dia tinggal lah. Sebab apa? Dia tidak ada modal yang besar, dia tidak ada komit, jadi dia tidak rasa dia rugi. Dan dia dapat pula 2 kotak produk, dia guna je lah produk ni untuk kesihatan dia. Jadi bagusnya modal rendah, tak bagus juga sebab modal rendah. Tapi cuba banding dengan konvensional, orang buka restoran, modal sampai 100 ke 200 ribu hanya renovate kedai apa semua tu. Jadi you ingat kalau orang tak masuk kedai dia nak tutup ke? Dia takkan tutup. Sampai setahun orang tak masuk kedai dia pun, dia masih cuba berusaha mencari jalan nak majukan bisnes dia. Sebab apa? Modal dia 200-300 ribu dah melekat kat situ. Kalau orang buka butik, dia beli baju banyak, kedai cantik apa semua tu. Jadi kalau orang tak masuk kedai dia, tak maju, dia tetap akan bertahan. Sebabnya dia dah keluar modal banyak. You tengok budak-budak yang jual burger, yang keluar modal RM5,000 buka gerai burger, tak laku. Lepas 2-3 minggu tak ada orang datang, dia tutup lah. Sebab modal tu kecil. Jadi bagusnya menjaga MLM ni sebab modal kecil. Tetapi tidak bagusnya juga sebab modal kecil, orang anggap dia tidak serius. Tapi kalau you anggap bisnes ni bisnes yang serius, walaupun modal kecil, sebenarnya ada modal-modal lain yang orang tak perasan. Modal kecil tu untuk join as a member, macam ada satu license. So bila you join, kemudian pula orang punya persepsi. Ada orang dia masuk satu company, bulan pertama dia dapat 50,000, 100,000. Jadi orang teruja, orang pun join. Tapi dia join, bulan pertama dia tak dapat duit. Maka dia kata, betul ke mereka ni dapat duit? Mereka ni main wayang je kot, company saja lakonan. Itulah kesilapan menyebabkan orang salah faham tentang MLM. Sebenarnya orang yang dapat 50,000, 100,000 bulan pertama ni, dia ada karisma untuk panggil orang datang. Dan dia present sehari 2 ke 4, 5 kali sehari. Dan setiap sekali dia present, kehadiran dia ramai. Paling kurang pun 10 orang. Kalau dia buat tengah hari di restoran, adalah 10 orang, 5 orang, 10 orang. Dia buat belah petang dekat hotel, kehadiran 50 orang. Malam dia buat lagi, kehadiran 30, 40 orang. Jadi bila dia ada ramai tu datang, katalah 10% join. Pada hari tu 10 orang yang join. Orang datang dengar ni 100 orang. Dengan melalui 2 ke 3 presentation, 10%, 10 orang join. Maka sebab tu dia cepat, dia boom, dia spark. 10 orang ni esok bawa lagi orang. Dia bagi tahu pada leader dia, cik ataupun puan, tuan, abang ke apa dipanggil, encik, esok saya ada bawa orang ni, boleh tak present? Dia pun tolong present. Orang ni bawa 3 orang, orang ni bawa 4 orang, orang bawa 5 orang. Dan dia sendiri ada karisma, dia bawa lagi ramai orang. Maka dari situ dia spark letusan-letusan, maka dia dapat 50,000 bulan pertama. Dan bukan dia seorang dapat, ada yang dapat 10,000, ada yang dapat 4,000, ada yang dapat 5,000. Sebab tu dia laju. Tetapi ada setengah orang, dia masuk, dia tak buat tindakan tu. Dia tengok, dia pergi orang yang program, dia duduk sorang-sorang, dia tengok, dia tak bawa orang. Dan dia sendiri tak boleh nak present, dia tak nak belajar present. Jadi seminggu sekali dia datang, dia jumpa, bila dia cerita, ini satu peluang bisnes bagus lah, apa ni ya? Habis. Orang tak nak join. Macam nak rasa? Rasa pun belum. Dia tak buka lagi rap ni. Sebab bila tak rasa, dia tak boleh nak present. Maka dia pun kata, ini semua main wayang saja. Bohong. Jadi MLM adalah satu perniagaan murni. Saya ulang lagi, satu perniagaan murni dengan bermodalkan rendah. Kedua, kehebatan MLM ni, dia tak perlu premis. Walaupun orang yang selalunya yang laju besar ni, dia ada center, mungkin dia sewa dewan, sewa pejabat, dia buat training center di depan, belakang dia buat pejabat dia. Jadi tetapi tidak perlu. Kalau ada orang buat, you tumpang, you join, you tumpang, bawa je orang. Biar dia present, kita bawa orang kerja. Kita panggil transport minister.
Kita ada dulu pengalaman saya dulu, saya kenal satu orang, satu hamba Allah ni, dia tak boleh cakap, dia gagap, dia trembling. So dia, tapi dia berminat nak buat. Apa dia buat? Dia ada satu van buruk. Penaja dia, pengenal dia bukan saya lah, orang lain, pengenal dia cakap dengan dia, boleh tak bawa orang datang? So dengan van buruk dia tu, dia bawa orang. Permulaan dia bawa 2-3 orang, tapi lama-lama dia bawa 10 orang. Lama-lama dia bawa orang berkali-kali. Dia treat tau, dia buat 10, dan itu dia pergi balik ambil, hantar 10 lagi pergi balik. Jadi dalam satu program tu 30-40 orang dia je dia pergi ambil, dia jadi transport manager. Dan dia juga berjaya dapat 30 ke 40 ribu. Saya pernah kenal seorang kakak makcik yang tak pandai bercakap, tapi dia ada satu kereta wira pada masa tu. Dia kerja, dia hantar orang. Dia tanya macam nak buat kereta, rajin tak bawa orang. Dia hantar orang saja. Dia hantar orang, dia bawa orang. Empat satu kereta tu boleh 4. Dia bawa orang, dia bawa orang lain present. Lama dia berjaya juga, dapatlah 20-30 ribu juga sebulan. Pada ini tahun 90-an tau. Bukanlah tahun awal 20-an. Masa tu 20 ribu, 30 ribu ni sangat banyak. Jadi kita tak perlu premis. Ini yang bagusnya, kita tak perlu premis. Kita tak perlu kilang. Produk ni you tak payah buat. Company MLM tu yang buat. Yang minta lesen tu pun company tu tadi. Kita tak perlu buat. Kita cuma introduce, kita punya promote, kita sharing saja. Jadi MLM ni tidak perlu premis. Kemudian ketiga, kita tidak ada pekerja. Kita tidak ada pekerja. Kita tidak ada pekerja. Kita buat MLM ni tak perlu pekerja. Apa kita buat? Kita recruit. Sebab kalau orang buat bisnes besar, dia buat kilang, dia buat restoran, dia ada pekerja, dia bayar gaji. Jadi bila dia bayar gaji, orang tu stay. Tapi kita ni recruit orang, ajak orang, sharing dengan orang. Orang join juga macam kita RM300. Dia juga tidak ada komitmen besar. Jadi dia pun kadang-kadang tak tunggu lama. Jadi kita kena sabarlah. Kita kena sentiasa buat kerja yang sama. Jadi kita tak perlu pekerja, tak perlu premis. Dan kita tak perlu kemahiran. Itu confirm tak perlu kemahiran. You tak pandai bercakap, tak apa. Cuma kalau you belajarlah sikit bercakap, present dengan orang, supaya you boleh pergi lebih cepat. Tetapi peringkat awal you tak pandai cakap, you kerja you jadi transport manager tadi je. Hantar orang ke tempat meeting atau presentation. You bagi tahu you punya penaja, saya ni tak kerti cakap, boleh tak you tolong cakap. Okey, kita bawa orang. Tapi kena belajarlah. Setiap kali pengenal kita tu present, kita kena tengok. Jangan kita sibuk dengan phone. Sibuk kita main phone apa-apa, main phone. Kita tulis lah apa, kita tak dengar. Then yang itu pun ramai orang gagal. Saya dah jumpa ramai dalam network saya sendiri pun. Ramai yang gagal sebabnya bila saya present, mereka tak dengar. Walaupun dia besar, dia pandai bercakap, tapi dia tak dengar. Jadi dia tak tahu apa nak present. Jadi bila pengenal kita presentkan peringkat awal, kita kena dengar, kita pay attention, dan kita kena main peranan, mengangguk. Ya, saya setuju. Sebab kita nak macam menggalakkan. Dan kita jangan tanya soalan, kita dengar dan kita angguk je. Jadi kita tidak perlu kemahiran produk. Kita tak perlu pandai apa kandungan produk ni. Produk ni sebenarnya tak payah tahu detail. Just like you ambil konsep Milo. You tengok dekat iklan TV minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Jadi dia tak pernah sebut kandungan Milo tu. Apa ada dalam tak pernah sebut. Yang kita tahu minum Milo jadi sihat dan kuat. Jadi sama juga dengan produk ni, you tak perlu tahu ada 8 ramuan apa, tak perlu. Kalau orang tanya pun, bang, ramuan-ramuan ni kalau saya cakap apa abang tak faham. Ceramosite, benda ceramosite je, tak perlu. Yang kita tahu, abang makan ni abang jadi sihat. Kalau abang ada penyakit abang pelan-pelan akan jadi baik. Simple saja. Makan jadi sihat dan jadikan amalan, insya-Allah penyakit pun akan jadi baik. Jadi barulah orang tahu, simple saja. Jadi saya dah sebut tadi, modal kecil, tak perlu premis, tak perlu pekerja, tak perlu kemahiran. Jadi MLM ni sangat mudah. Bila dia terlampau mudah, MLM ni mudah pada orang yang buat. You buat saja. Kalau you tak buat, then you akan rasa susah. Stop overthinking. Orang ni tak nak kot kan. Orang ni tak nak kot. Itu yang kita overthinking kita.
Lalas orang ni masuk dengan orang tu. Orang ni masuk, adik kita masuk dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita overthinking, kita segan nak cerita. Ya. You kena ingat satu, MLM ni bukan menipu orang. You tak buat kerja penipuan. So, ini satu perniagaan murni. Kenapa you nak malu? Ya. Cara nak hilang malu, you mula saja. Ya. Kita dalam multi-level, dalam MLM ni, kita ada 3 cara dapat pendapatan. Satu, you jual produk ni. Ya. Contoh produk ni, RM170, harga member RM120. You untung RM50. Jual. Jadi ada jualan, ada duit. Ini income yang aktif. Masuk aktif ni, you jual, you dapat duit. Tak jual, you tak dapat duit. Jadi dalam MLM, salah satu income dia adalah income aktif, yang mana you buat jualan, you dapat duit. Tak jual, you tak dapat duit. Kedua, konsep jualan yang kita sebut ni tadi, kita mengajak orang jadi members. Ya. Kita ajak orang jadi members. Contoh RM300 dapat 2 kotak. Ya. Tapi dia dapat member. Kalau dia beli, dia dah jadi members, dia boleh beli dengan harga murah RM120. Kalau dia nak free, ya, dia mula mengajak orang join. Bila dia ajak orang join, dia dapat sedikit commission. Jadi ini pun juga dipanggil income aktif. Peringkat awal kita kena buat ini. Dalam peringkat awal, 80% kerja kita adalah income aktif. Maknanya kita kena jumpa orang, kita kena present. Present, kalau kita tak pandai present, kita bawa pengenal kita. Tapi janganlah kita kata, kita call pengenal kita. Contoh nama dia Cik Zainal. Assalamualaikum Cik Nal. Boleh tak datang sekarang present, ada orang nak dengar? Itu memang fail lah. Sebabnya satu jauh. Keduanya dia mungkin ada appointment lain. Ketiga dia mungkin ada kerja bidang lain yang dia buat. Ataupun dia berada di outstation. Jadi fail. You kena call Cik Zainal ni dulu. Tanya Cik Zainal, bila you boleh lapangkan saya masa 1 hari atau 2 hari untuk saya? Okey, dia kata Jumaat ni dan Sabtu ni saya free untuk awak. Okey, kita buat appointment supaya orang datang. Bila orang datang, kita make sure kita ada sedikit produk, ya, sampel untuk bagi orang rasa. Kita mesti ada pen, kita mesti ada kertas dan ada buku. Dan kita duduk, kita kertas A4 tu, saya suka kertas yang berwarna. Bag saya dalam kereta kan. Jadi barang-barang saya dalam kereta. Jadi present tu, biar upline tu present 2 hari, kita tengok dia present. Kalau dia seorang leader yang bagus, selepas 3-4 orang present, dia akan suruh kita pula cuba present. Yang ni kau cuba present, aku tambah apa yang tak cukup. Kita present. Dia present, dia tengok, dia tak komen apa, dia dengar. Dah habis tu, dia berhenti, dia sambung. Dia sambung, dia akan tambah di mana kurang, yang mana tak sebut. Itu je. Yang mana you sebut, dia tak komen. Dia walaupun you salah ke apa, dia takkan komen. Itu leader yang bagus. Dia akan terangkan saja apa yang tak disebut. Jadi dia takkan kata tadi you sebut salah, dia tak ada leader. Jadi itu cara dia akan buat. Lepas tu dia akan ucap tahniah kat you kan. Lepas tu the next one, dia ulang balik, dia terang balik. Lepas tu lagi sekali dia kata, okay, you cuba lagi sekali, terang. Jadi dari situ dia akan belajar. Okay. So income kedua, income yang aktif ni tadi, bila kita menjual produk, kita perkenal ke orang. Income kedua, dia ada sedikit leverage. Makna kita mula share peluang. Kita share peluang, satu peluang bisnes. Encik, saya nak share dengan you satu peluang bisnes. Bukan kita share, memang produk ada. Sebab tu dulu peringkat awal saya terlibat dalam multi-level, saya heran. Orang tu kata, sahabat saya kata dia tidak menjual, tetapi jualan kumpulan dia mencecah 3 ke 4 juta. Jadi saya heran, kenapa dia tak jual tapi jualan banyak? Sebenarnya dia share peluang. Jadi bila kita share peluang, sebenarnya peluang apa? Peluang kesihatan, peluang pendapatan. Bila dia cerita, yang ini ada leverage. Maksudnya ada leverage ni, kita ada sedikit aktif, passive income. Tetapi yang ketiga ni lebih bagus. What we do, we share a dream. Kita menceritakan satu impian, mengubah kehidupan. Cuba encik fikir ramai orang di luar sana banyak duit. Banyak duit, tetapi mereka tidak ada peluang untuk berjalan. Sebab mereka kena ambil cuti. Mereka ambil cuti pula, anak pula bersekolah. Jadi dia kena tunggu certain masa. Jadi dia pergi berjalan di peak hour, peak time. Cuti bulan sekolah, cuti bulan sekolah, waktu itulah dia berjalan. Jadi dia kena ambil cuti. Dia duit banyak tapi tak boleh pergi. Saya ada kenal beberapa orang yang jutawan yang tak sempat berjalan.
Sebab apa? Sebab dia sibuk, kerja dia terpaksa, company dia tak boleh tutup. Kalau restoran, lagilah tak boleh tutup. Restoran ni orang duit banyak, tapi tidak ada masa untuk keluar. Sebab tu restoran dia ambil peluang. Hari raya dia cuti panjang, 2 minggu dia tutup. Sebenarnya dia berjalan. Hai, Assalamualaikum Cik Safia, selamat datang ke saya punya live chat. Live chat saya ni dah nak ujung-ujung dah ni. Tadi saya mula lambat sikit. Ini 21 day challenge saya akan live setiap hari jam 11 malam. Hari ni tadi saya mula lambat sikit, 11.15 tak salah saya. Saya share hari ni tentang MLM dan conventional business, perbandingan, ya. Jadi dah nak ujung. Jadi dalam MLM ni kita ada satu income aktif yang mana kita jual produk seperti orang lain, ya. Cuma kebanyakan syarikat-syarikat MLM dia tak benarkan kita jual dalam marketplace, dalam Shopee dan Lazada, tapi kita boleh menjual. Okey. Kedua, kita dapat income yang kita share peluang ni kepada rakan-rakan kita, share peluang bisnes. Jadi orang akan join dan mereka pun nak buat bisnes. Kita akan lama-lama akan dapat satu passive income. Dan yang ketiga, kita share dreams. Berjalan, you ada masa. Kebebasan masa ramai orang dia duit banyak tapi dia tak ada masa nak jalan. Yang ada masa tak ada duit pula. Orang muda kan, baru graduate, dia ada masa tapi tak ada duit. Orang yang berjaya ada duit tapi tidak ada masa. So kita nak ada duit, ada income dan ada masa. Jadi bila kita ada duit dan masa ni, maksudnya kita boleh kita boleh buat apa yang kita suka pada bila-bila masa. Rasa macam esok nak pergi Langkawi sekejap lah, nak pergi coklat. Can you imagine you just pergi Langkawi beli coklat? Sebab apa? Sebab you ada masa. Duit, dia orang lain pun ada duit. Pergi Europe, orang lain boleh pergi Europe. Ramai orang boleh pergi Europe. Tetapi mereka kena tunggu waktu cuti sekolah, waktu mereka bercuti. Kita boleh pergi bila-bila. Anytime, you just name it. You ada pergi. Cuma you jangan abaikanlah network you supaya mereka sentiasa buat, ya. Jadi kita bimbing mereka. Kita boleh berjalan, kita boleh balik, ya. Jadi inilah satu peluang yang kita ambil, yang sepatutnya kita jalankan, ya. Jadi itulah sedikit gist, orang kata juice. Gist dia sedikit je dia punya nikmat MLM ni. Tapi saya ini cerita pengalaman saya. Saya dah buat MLM ni sejak tahun 2000, sekarang dah jadi 21 tahun, ya. Tahun ni 21 tahun, 22 tahun. Pada masa itu anak saya yang bongsu tu, dia isi saya baru habis pantang 2 bulan. Saya join satu syarikat MLM dan saya betul-betul all out, aktif, agresif, dan sehingga saya berhenti kerja. Saya buat anak saya tu lahir bulan 4. Bulan 4 dia lahir, saya join bulan 6 tahun 2000. Kemudian bulan Disember 2000 saya berhenti kerja. Januari 2001 saya mula buat secara full time. Dan saya all out dan memang saya bebas. Masa anak saya belum sekolah tu, saya boleh berjalan ke mana-mana lah. Sehingga kan bila anak saya sekolah pun, banyak juga masa saya cutikan mereka. Sebab bukanlah kita nak berjalan kan. So puaslah berjalan. Itu satu kepuasan. Banyak lagi kemewahan yang kita rasa, tapi lifestyle kita memang berubah. Jadi itu yang saya nikmat saya dapat. Anak saya membesar, anak saya bongsu tu boleh tekan daripada kecil sampai besar. Dia saya bagi dia, alhamdulillah, hasil yang Allah beri melalui perniagaan MLM. Anak saya nombor 1, nombor 2 tu, masa tu seorang dah umur 2 tahun dengan 4 tahun. 2, 4 dan baru lahir. Jadi mereka pun sempat bersekolah apa semua dengan hasil daripada perniagaan MLM. Jadi MLM satu perniagaan murni. Nanti kita akan share lebih banyak lagi. Orang kata skim piramid, ya, ataupun Ponzi scheme. Ponzi scheme ni adalah orang pusing duit. Dia tidak ada real business. Dia pusing duit, dia bagi ROI. Itu memang real. Don't involve. Dia kata dia bagi 1%, 2%, jangan involve lah. Dia takkan lama, ya. Memang sebab dia pusing duit, dia tidak ada real investment, tak ada, ya. Kemudian ada orang kata piramid. Piramid ni sebab secara kebetulan dia networking dia memanglah atas ada seorang, bawah 2, 4, 8. Jadi bentuk dia macam piramid. Tetapi MLM bukan piramid. Malah minta maaf cakap, ya, orang makan gaji adalah skim piramid. Contoh CEO. Ada seorang je kat atas CEO. Boleh tak orang kerani ni cakap, saya nak gaji lebih besar daripada CEO? Orang akan gelak dia. Saya pernah makan gaji lu, saya minta gaji.
Saya kata saya nak 10,000. Masa tu gaji saya bawah 5,000. Saya minta 10,000. Memang toki saya tu gelak kat saya, tapi saya berhenti terus lah. Sebab saya tak dapat apa saya nak. Jadi, tuan-tuan, you kerani you takkan dapat gaji CEO. You nak dapat gaji eksekutif pun tak boleh. You kena naik jadi pangkat eksekutif. Dan daripada eksekutif nak naik jadi supervisor, supervisor jadi manager. You mustahil yang kerani gaji lebih besar daripada manager. Dan manager mustahil gaji dia lebih besar daripada CEO. GM mustahil gaji dia lebih besar daripada CEO. Itu piramid. Maksud piramid ni kekal. Hierarki tu, yang di atas ni CEO ni, dia kekal seorang dia seperti Statue Liberty. Memang dia kekal, tak ada siapa nak goncang. Sampailah dia pencen ataupun dia berhenti, barulah dia dikeluarkan, barulah diganti orang lain. Assalamualaikum, Bapak Fabib Rio Hardiko, minta maaf tak boleh nak sebut. Salam kenal Bapak. Saya selalu tengok view Bapak punya story, Bapak punya posting. Tapi posting macam tak banyak posting masih yang lama tu, tapi story selalu saya nampak. Saya sudah di penghujung saya punya live Bapak. Saya nak share sikit tentang nikmatnya buat multi level marketing, ya. Jadi cerita pasal piramid tadi tu. Kalau orang makan gaji, CEO di atas dia akan kekal CEO. Bawah CEO ada GM. GM ni akan kekal GM. Dia tak boleh dapat gaji lebih daripada CEO. Tetapi dalam multi level, saya orang pertama join. Saya di atas. Saya perkenalkan 2 orang. 2 orang perkenalkan orang, 4 orang. Kata ada 1,000 orang. Orang bawah ni boleh dapat income lebih banyak daripada saya. Contoh sekarang ni dalam networking yang saya buat, saya ada 2 orang, 3 orang yang pendapatan mereka lebih banyak daripada saya. Tapi mereka datang selepas saya perkenalkan. Ada seorang tu dia join selepas saya join, ada lebih kurang dalam 4 bulan dia join. Dan hari ni income dia lebih besar daripada saya. Seorang lagi tu dia join di peringkat awal. Dia lambat sikit tapi dia tetap income dia dah melebihi saya. Ada seorang lagi tu dia join dengan saya selepas hampir 6 bulan tak salah saya. Dan dia pintas saya dengan laju. Lagi laju daripada yang lain-lain. Sebabnya kita dapat kemahiran, dapat teknik, jadi kita ajar dia dan income dia lebih besar daripada saya. Dan income saya pun lebih besar daripada orang yang perkenalkan saya. Sebab apa? Sebab ini bukan piramid. Piramid ni bila orang bawah tak boleh income lebih tinggi daripada orang atas. Contoh orang makan gaji, kerani gaji dia confirm tak boleh lebih daripada CEO. Tetapi ada. Contoh salah seorang mentor jutawan saya, Datuk Liz. Dia diperkenalkan oleh kakak dia, makcik dia daripada Melaka. Tapi dia ni jadi jutawan dahulu sebelum kakak makcik dia. Dia jadi dulu jutawan. Maknanya dia dapat income yang lebih banyak dahulu sebelum orang yang perkenalkan dia. Dan ada lagi satu rangkaian yang lain. Satu rangkaian tu dia ada jutawan, dia ada dalam 5 ke 6 orang jutawan dalam rangkaian dia. Dan yang atas ni dia paling last sekali jadi jutawan. Yang bawah-bawah ni jadi jutawan dulu, Seorang-seorang jadi jutawan. Dan akhirnya dia pun jadi jutawan lah. Sebab dia tak berhenti. Kalau dia berhenti dia melambat lah jadi. Tapi nak ceritanya, orang di bawah tajaan dia jadi jutawan dahulu sebelum dia jadi jutawan, walaupun di masa awal. Jadi nak cerita multi level ini, dia bukan skim piramid. Kalau skim piramid, jangan join. Masuk skim piramid ni, orang yang awal dia seorang je kaya, orang lain tak boleh nak kaya, orang lain tak boleh potong dia. Seperti CEO, dia seorang je dapat gaji besar, 100, 200 ribu, 300 ribu. Kerani memang tak boleh dapat, sebab kerani di bawah. Confirm you rajin macam mana sekalipun, you tak boleh naik. You tak boleh naik terus jadi CEO, kecuali CEO tu bapak you ke, you boleh mungkin dilantik lah. Tapi kalau you orang biasa, pekerja yang di interview, di hire, you join. You nak naik atas ni, you kena naik dulu jadi executive, you kena naik jadi supervisor naik manager, iaitu senior manager jadi general manager. Itu kalau ranking yang biasa saya dengar lah. General manager mungkin ada setengah-setengah daripada barat, daripada vice president jadi presiden, senior vice president. Jadi dia ranking tu kekal. Jadi itulah sedikit daripada saya malam ni, ya. Apa perbezaan MLM dengan konvensional? Hello Mr. Polash, I'm just going to end my live session. Today I share about MLM compared to conventional business. But I'm finishing up now. I'm wrapping up. I'm doing it every
every night 11 p.m. Malaysian time. This is my 21 day challenge. This is my 10th day. So tomorrow I will continue because in changing our life, there is a formula 21 days and 90 days. 2090 we call it 2190. When we force ourselves for 21 days, we become a habit. We become a habit. For the first 21 days, we force ourselves to do it. Then after 21 days, it become a habit. Then we do it willingly, enjoying. And after 90 days, it become our lifestyle. When it become lifestyle, it's like second nature already. This is what I'm doing it now to do live. Last year I did it, but then it's not consistent. But this year I'm going to plan to do it consistently. So today is my 10th day. Tomorrow again 11 at night Malaysian time. You are welcome to join my live session. If you have any question, maybe you can DM directly to me so that we can discuss it tomorrow. Okay. Assalamualaikum. Good night. Wish all of you best of luck. Good night.